Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin ramai yang bertanya, apa status terkini Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Setakat ini saya boleh jawab, BN dan PH masih stabil. Maksud saya, kerajaan yang dipimpin Anwar, kerajaan BNPH, kerajaan perpaduan hari ini masih stabil. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana pula dengan hubungan di antara Zahid dan Anwar? Nah, sini saya kongsikan kepada Anda, ini keluar daripada... Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Mulut Perdana Menteri sendiri keluar daripada mulut Anwar Ibrahim sendiri. Anwar nafi hubungan dia dengan pengurusi Barisan Nasional merangkap timbalan Perdana Menteri dalam keadaan buruk ketika ini. Hubungan dengan Zahid, KJ selalu dari segi cari gaduh, kata Perdana Menteri. Jadi Anwar mengesahkan bahwa hubungan beliau dengan Zahid tidak ada masalah, tidak ada apa-apa isu. Mungkin selepas pilihan raya negeri yang lalu, Johor dan Negeri Sembilan, mungkin ada yang cakap BN patut saja keluar daripada kerajaan. PH patut pecat semua menteri BN. Pecat BN keluar daripada kerajaan. Tetapi akhirnya kestabilan politik yang paling penting. Jadi apa status hubungan Anwar dan Zahid? Nah, Anwar berkata bahwa hubungan beliau dan Zahid tidak ada masalah. Menegaskan hubungan dia dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi adalah baik. Anwar tidak pecat Zahid, Anwar tidak pecat mana-mana menteri Barisan Nasional UMNO. Presiden PKR itu menyifatkan pandangan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang mendakwa hubungan mereka retak adalah sebagai pandangan pribadi. Bekas ahli Parlimen Rembau tersebut, memang dia Khairi selalu lihat dari segi cara gaduh. Saya lihat cara damai dan itu yang berbeza, katanya kepada pemberita. Selepas menyampaikan amanat Presiden pada Kongres Nasional PKR 2026. Anwar berkata sebarang perbezaan pandangan dalam parti atau antara parti yang membentuk kerajaan persekutuan boleh diselesaikan melalui perbincangan dan pendekatan damai. Pengurusi PH itu juga menyatakan penghargaan terhadap peranan Ahmad Zahid selaku pengurusi BN dan Presiden UMNO dalam merealisasikan pembentukan kerajaan persekutuan selepas PRU ke-15 lalu. Sebab itu saya ucap terima kasih dalam ucapan saya tentang peranan Ahmad Zahid dan UMNO dan selaku pengurusi BN memeterai kerajaan perpaduan pada peringkat awal. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Berkaitan dengan RCI tabung haji, ramai yang telah memberikan pandangan dan juga ada beberapa keputusan yang kita sudah dengar daripada pihak Kementerian Keuangan, daripada Menteri Agama. Bahkan Anwar sebagai Perdana Menteri pun ada membuat kenyataan
berkaitan RCI tabung haji. Dan banyak yang telah memberikan respon. Jadi pada akhirnya siapapun bersalah dalam hal ini perlu dikenakan tindakan undang-undang. Bagi saya ada satu lagi penangkapan yang bagi saya mengejutkan ramai. Berkaitan dengan RCI tabung haji, SPRM tahan 7 individu, termasuk CEO, bekas pengurusan kanan. Sebelum ini kita ada dengar kenyataan bahwa terdapat ahli politik yang terlibat dengan ini. Jadi persoalan seterusnya adalah apabila nama parti BN UMNO pun disebut dalam isu ini, kita menunggu sama ada siapa-siapa pun bersalah, pihak individu parti, kita mau siapapun bersalah dikenakan tindakan undang-undang dan diberikan pengajaran karena ini merupakan hak rakyat. Pendeposit kesian kepada mereka-mereka yang telah berurusan berkaitan dengan ini dan akhirnya mereka ditindas. Jadi keadilan perlu ditegakkan. SPRM menahan 7 individu termasuk seorang wanita membabitkan, seorang ketua pegawai eksekutif CEO, pengarah syarikat, bekas pengarah syarikat, dan 4 bekas pengurusan kanan lembaga tabung haji. Bersabit isu RCI tabung haji. Suspek pertama ditahan adalah seorang CEO, sebuah syarikat perkapalan bergelar Datuk berusia dalam lingkungan 60-an. Seterusnya, dia ditahan kerana disyaki mengemukakan dokumen, mengandungi butir, mataan palsu ketika membuat bayaran kepada tabung haji, melibatkan pemalsuan dokumen kontrak sebuah syarikat, petroleum, dan kepentingan syarikat miliknya. Suspek kedua dan ketiga, masing-masing bergelar Datuk dan Datuk Seri berusia dalam lingkungan 60-an, pula ditahan kerana disyaki memperdayakan pegawai tabung haji untuk membuat pelaburan ke sebuah syarikat pembinaan dengan menjanjikan potensi syarikat akan disenaraikan ke bursa saham Malaysia. Manakala 4 bekas pengurusan kanan tabung haji berusia dalam lingkungan 50 dan 60-an, termasuk seorang bergelar Datuk Seri dan seorang wanita, ditahan kerana disyaki terbabit dengan amalan rasuah sehingga mendorong tabung haji memasuki perjanjian pajakan 4 buah hotel dengan sebuah syarikat di Arab Saudi berjumlah SR 2,49 bilion yang telah menyebabkan kerugian kepada tabung haji. Hanya 2 suspek lelaki iaitu CEO syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan bergelar Datuk direman. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Apapun kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Yang penting keadilan perlu ditegakkan. Hai hello, bagi Anda di luar sana yang sedang mencari bag yang sangat viral ketika ini. Dia ada 1, 2, 3, 4 pocket. Bag ini cukup ringan dan waterproof. Anda boleh mendapatkan bag ini melalui link di bawah. Seterusnya, ini adalah bag kasut. Boleh letak apa jenis kasut, kasut kerja, kasut sukan. Ini bag yang sangat ramai guna. Order sekarang melalui bag di bawah. Ini adalah glove sukan, sport glove. Mungkin Anda di luar sana yang kerap kali membuat kerja di rumah ataupun di mana juga. Ini bukan saja untuk kegunaan sukan, untuk kegunaan bekerja pun boleh. Dapatkan sport glove sekarang, bag ada di bawah. Bagi Anda yang selesma dan perut rasa tidak selesa, ini sangat bagus. Kalau selesma boleh letak di hidung, dan kalau perut tidak selesa boleh sapu di bahagian perut. Dapatkan sekarang di bag di bawah. Seterusnya kita ada power bank MacDudu 10.000 mAh, boleh mengecas telefon sehingga 2 ke 3 kali. Ini sangat bagus, fast charging. Dapatkan power bank MacDudu sekarang. Seterusnya kita ada kabel L-shape. Ini USB L-shape. Sangat bagus, sangat selesa untuk mengecas telefon fast charging. Dapatkan sekarang bag di bawah.
Seterusnya kita ada aksesori kereta. Ini adalah phone holder. Magnetic phone holder. Anda hanya perlu lekat di kereta Anda dan lekat besi di telefon dan akan telefon mudah untuk letak di kereta. Dapatkan sekarang. Kalau kereta Anda ada kemek manja, kemek sedikit, inilah produk yang paling sesuai untuk menarik bahagian kemek kendaraan Anda. Dapatkan sekarang back di bawah. Ini adalah phone holder, sangat simple cara pemasangan. Hanya letak di bahagian ikon dan Anda boleh letak telepon di sini. Dapatkan sekarang. Seterusnya kita ada seat cover. Bahagian penumpang boleh, bahagian driver boleh. Seat cover ini sangat bagus, ada pocket di bawah, hanya letak di bahagian tempat duduk, dan tempat duduk Anda akan bersih dan selamat daripada kotoran.